Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. 28 Jun 2023. Untuk apa Tengku Zafrul cuba diletakkan bertanding kerusi DUN? Adakah UMNO mahu rebut kerusi Menteri Besar Selangor? Diterbitkan di syabudin.com.net. Tajuknya, sekali lagi, untuk apa Tengku Zafrul cuba diletakkan bertanding kerusi DUN? Adakah UMNO mahu rebut kerusi Menteri Besar Selangor? Untuk PRN akan datang ini, khususnya dalam konteks Selangor, peranan yang sewajibnya mesti dimainkan oleh UMNO ialah membantu dalam memastikan Kerajaan Pakatan Harapan sedia ada yang ditambah dengan jenama Kerajaan Perpaduan terus kekal mentadbir negeri itu. Ini kerana PH memang sudah sedia memerintah Selangor dengan majoriti yang besar yang diraih pada PRU yang lalu. DUN Selangor mempunyai 56 kerusi DUN dengan kedudukan terkini ialah Pakatan Harapan memiliki 40 kerusi di mana PKR 19, DAP 15, Amanah 6, BN 5, Bersatu 4, Parti Bangsa Malaysia 2, manakala PAS, Pejuang dan Warisan masing-masing 1 kerusi serta seorang wakil rakyat bebas. Satu lagi kerusi DUN ialah Batang Kali. Diisytiharkan kosong setelah wakil rakyatnya tidak hadir ke persidangan DUN melebihi 6 bulan. Dengan kerajaan sedia ada dipastikan terus memerintah Selangor, maka UMNO bolehlah beroleh apa-apa jawatan, baik sebagai exco dalam GLC negeri dan sebagainya, selaras dengan kerjasama yang sedia wujud di antara PH dengan BN di peringkat pusat. Kalaupun UMNO mahu meminta tambahan kerusi daripada 5 yang sedia dimilikinya, permintaan itu mestilah munasabah dan tidak sampai mahu merampas kerusi-kerusi yang sedia dipegang oleh PH. Ini tidak. Sudahlah dikabarkan daripada 5 dan PH sedia memberikan BN sehingga 10 kerusi, itu pun diberitakan masih dianggap tidak cukup lagi. Ada laporan menyebut BN mahu diperuntukkan sebanyak 14 hingga 17 kerusi DUN diberikan kepada mereka. Dikatakan bahawa hujah yang digunakan ialah ia untuk memperlihatkan parti yang didominasi oleh Melayu tetap mempunyai peranan yang penting. Selain kononnya, jika UMNO tidak diberi banyak kerusi, kedudukan parti itu untuk terus memberi sokongan pada Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri juga boleh terancam. Tidak cukup dengan banyak kerusi yang dituntut, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz yang kalah pada PRU 15 lalu di Parlimen Kuala Selangor turut menjadi topik paling hangat, dikatakan mahu diletakkan sebagai calon di peringkat DUN pula. Berapa kerusi diintai untuk diberikan kepada beliau? Antaranya Kuang dan Sungai Kandis. Soalnya, untuk apa Tengku Zafrul mahu dibawa bertanding di peringkat DUN? Tidak cukup lagikah jawatan menteri dan senator yang dipegangnya sekarang? Walaupun tempoh senatornya akan tamat pada Disember 2025 dan ketika itu nanti jawatan menterinya juga wajib dilepaskan, ia bukan alasan untuk memberinya peluang bertanding di peringkat DUN di Selangor. Lebih tidak masuk akal lagi jika UMNO beria-ia mahu Tengku Zafrul bertanding di DUN Sungai Kandis, kawasan yang kini diwakili oleh PH dan adunnya sekarang sedang menjawat jawatan Exco Kerajaan Negeri. Kenapa UMNO mahu memilih kawasan yang selamat yang sudah sedia dimenangi oleh PH untuk diperuntukkan kepada Tengku Zafrul? Sebagai menteri dan jika Tengku Zafrul benar-benar pemimpin yang hebat, kenapa UMNO tidak mempertaruhkannya untuk berlawan dengan pemimpin utama PN seperti Azmin Ali misalnya? Kenapa mesti diberi kawasan yang selamat untuknya? PH dan khususnya PKR wajib mempertahankan mana-mana kerusi yang sedia dimilikinya dan tidak semudah itu menyerahkannya kepada kawan yang baru didampingi kerana jika itu berlaku ia akan membunuh moral ahli-ahli parti di seluruh negara.
paling waras dan munasabah sekali sebenarnya ialah Tengku Zafrul sebaiknya tidak bertanding dalam PRN kali ini dan beliau lebih wajar memainkan peranan untuk membantu kemenangan PHBN. Sambil selepas itu nanti menumpukan hikmatnya kepada rakyat tanpa jawatan dalam kerajaan dan memilih mana-mana kawasan parlimen di Selangor yang ketika ini diwakili oleh pembangkang untuk PHBN merampasnya dalam PRU16 akan datang. Yang pelik juga, dengan beria-ia, ia mahu meletakkan Tengku Zafrul bertanding di DUN yang selamat. Apakah UMNO ada niat terselindung mahu merebut jawatan Menteri Besar daripada PKR? Ditulis oleh Sabudin Husin, 28 Jun 2023. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Selamat petang Malaysia. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. PDRM membuat keputusan dan mengumumkan satu perkara yang amat mengejutkan pas di kala persiapan akhir untuk pilihan raya negeri. Polis di Raja Malaysia mengesahkan akan merakam keterangan daripada adun Kubu Gajah. Polis akan merakam keterangan Khalil Yahya berhubung poster palsu yang telah dikongsikan beliau di dalam Facebook miliknya. Polis akan merakam keterangan Khalil Yahya berhubung poster palsu mengenai pelantikan ahli Parlimen Seputi iaitu Teresa Hock sebagai pengerusi Felda. Ketua Polis Daerah Brickfields iaitu Assistant Commissioner Ami Hizam Abdul Syukur berkata, ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kubu Gajah itu dipanggil hadir ke Ibu Pejabat Daerah IPD Taiping Selasa ini. Katanya dalam kenyataan itu, janji temu sudah dibuat untuk rakaman percakapan Khalil pada jam 10 pagi di IPD Taiping, katanya kepada Harian Metro. Harian Metro semalam melaporkan polis telah pun menerima laporan dibuat oleh Teresa Hock berhubung poster pelantikannya sebagai pengerusi Felda. Siasatan polis mendapati berita palsu itu berasal daripada laman sosial Facebook Khalil. Kes itu disiasat mengikut Seksyen 504 Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1988. Okey, so di sini kita akan nampak nanti, kita akan tahu nanti di mana asal sebenarnya poster itu. Adakah poster itu hanya akan hanya di repost, hanya diulang siar semula oleh adun daripada PAS ini, ataupun poster itu dicipta sendiri oleh beliau, ataupun ada orang admin atau sebagainya yang mencipta poster itu kemudian dipost oleh beliau. Dan nanti kita akan lihat akhirnya nanti polis akan siasat juga siapakah yang pertama post poster palsu ini. Dan di sana nanti kita akan tahu kebenarannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, adakah ini adalah satu permulaan yang kurang baik di dalam kempen PRN daripada PAS? Dan adakah ini satu cabaran yang bakal akan dilalui oleh Pakatan Harapan, iaitu akan ada berita-berita yang dipost yang tak sahih, yang palsu. Dengan kata lain, mungkinkah ada fitnah lagi? Mungkin ada fitnah lagi kah selepas ini? Harap-harap tak ada. Dan kita ingin melihat kempen yang bersih tanpa politik terlebih-lebih sehingga adanya timbul yang disebut sebagai fitnah. Harap-harap tidak ada fitnah memfitnah, dan harap-harap semua yang dikeluarkan itu adalah fakta. Kerana rakyat ini, terutamanya orang daripada golongan sederhana yang berpendidikan sederhana, selalunya akan cepat untuk menerima semua
Dan kadang-kadang berita sebenar itu tidak dapat diterima semula. Jadi yang melekat di kepala adalah berita palsu, kerana mungkin tak sempat nak dapat berita sahih. Okey, so kita harap Polis Diraja Malaysia dapat melaksanakan tugas dengan baik, dan kita doakanlah semoga semuanya dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada sebarang yang tidak baik. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye.